Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat kita menyambung kembali pengajian tadabbur kita. Dan insya-Allah untuk petang ini kita akan menyambung semula untuk sambungan kepada ayat yang ke 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula'i la yaqulun in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin. Fa'tu bi'abaina in kuntum sadiqin. Ahum khairun am qawmu tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kita bacakan tadi dengan mafhumnya. Pada ayat yang ke-34, sesungguhnya mereka ini wahai Muhammad akan berkata kepadamu, ayat 35, bahawasanya mati hanyalah mati yang pertama, yakni di dunia, dan tidak sesekali akan dibangkitkan kehidupan lagi sesudah kematian di dunia. Ayat 36, jika tidak, maka bawakanlah datuk nenek kami yang telah mati, kalau betul kamu adalah orang yang benar-benar beriman dengan hari kiamat. Ayat 37, mengapa mereka masih berdegil dalam kekufuran? Adakah mereka yang lebih kekuatannya dan kehandalannya, ataupun kaum Tubba' dan orang-orang yang terdahulu daripada mereka? Orang-orang itu semuanya kami telah binasakan, kerana sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ayat 38, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya secara bermain-main. Ayat 39, tidaklah kami menciptakan keduanya serta segala yang ada di antaranya, melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Sesungguhnya, okey, habis kita sampai situ. Okey, kita lihat daripada ayat 34 ni sehingga kepada ayat 39, ia memberi kepada dua tajuk di dalam ayat yang kita bacakan. Yang pertama, ayat ini menunjukkan sikap kesombongan orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin untuk mengimani kewujudan dan keimanan kepada peristiwa hari kiamat. Adapun yang kedua, daripada ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan berkenaan dengan
penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sekalian kejadian alam adalah sebagai tanda kekuasaannya menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Yang kedua, tajuknya berkenaan dengan penciptaan Allah Ta'ala akan sekalian. Penciptaan adalah sebagai bukti Allah berkuasa menghidupkan benda yang telah mati dan mematikan benda yang hidup. Baik. Okay, kita balik semula daripada kepada ayat 34 ya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sikap kaum musyrikin apabila Nabi SAW menerangkan kepada mereka dan memberikan peringatan kepada mereka dan pengajaran kepada mereka agar mereka merasa takut kepada hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat ini sikap mereka mengatakan la yaqulun. Allah gunakan perkataan haula la yaqulun, memberi kepada maksud satu pengajaran yang penting. Maksudnya Allah Taala nak kata mereka ini sentiasa akan berkata-kata. La yaqulun tu maknanya mereka sentiasa akan berkata-kata. Apa maksudnya dekat sini? Maksudnya mereka sentiasa akan berkata-kata untuk membantah, berkata-kata untuk mengingkar, berkata-kata untuk menafikan. Di sini satu pengajaran yang sangat penting yang perlu untuk kita ambil satu pengajaran. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang bahana lidah, bahana perkataan dan bahana lisan. Bahana perkataan dan bahana lisan. Ya. Kerana Allah menggunakan lafaz perkataan la yaqulun, memberi kepada kita satu pengajaran bahawasanya kewajipan untuk menjaga perkataan dan pertuturan. Kerana daripada perkataan dan pertuturan ini boleh menentukan seseorang itu mukmin atau kafir. Dan dengan perkataan itu juga menjadi persaksian seseorang itu beriman ataupun tidak beriman. Dan dengan perkataan itu juga menunjukkan bagaimana seseorang itu akan dimasukkan ke dalam syurga ataupun dimasukkan ke dalam neraka. Maka ini memberi kepada kita satu pengajaran yang sangat penting, iaitu sifat orang-orang yang beriman, mereka sentiasa akan berhati-hati dalam mengungkapkan sesuatu perkataan, ataupun mereka akan berhati-hati supaya tidak mengungkapkan perkataan yang berbentuk bantahan, penafian dan pengingkaran. Seperti mana yang Allah rakamkan pada ayat 34 ini, sikap kaum musyrikin yang mengungkapkan perkataan pengingkaran, penafian dan juga perkataan yang merujuk kepada penghinaan terhadap peringatan mengenai peristiwa hari kiamah. Baik, kalau kita nak kembangkan berkenaan dengan kewajipan memelihara lidah dan perkataan ini, di sana terdapat banyak hadis-hadis daripada Nabi SAW yang mana baginda memberikan amaran tentang hal ini. Yang pertama kita lihat dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man yadminu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admana lahul jannah." Yang bermaksud sesiapa yang boleh menjamin untuk memelihara antara kedua janggutnya ataupun kedua pahanya, melainkan Allah Ta'ala akan memberikan jaminan ia ke syurga.
Maksud dua janggut ni maknanya janggut ni bermula daripada anak telinga, ya. Anak telinga kita kat sini ni bermula daripada sini sampai ke tepi ini, maknanya tumbuh ke bawah di sini, sambung, maka itu adalah janggut. Nabi SAW nak bagi syarat yang terletak di antara dua anak telinga ini adalah bibir dan lidah. Dua bibir dan lidah. Maksudnya sesiapa yang berjaya menjaga perkataan, lidah, ucapannya dan berjaya menjaga aurat ataupun kemaluannya daripada berzina, maka Allah Ta'ala akan menjamin ia akan dimasukkan ke dalam syurga. Demikian juga dalam hadis Bukhari yang lain, di mana Nabi SAW bersabda, seseorang hamba itu berkata-kata dengan satu perkataan. Yang satu perkataan itu mendatangkan redha Allah. Melainkan dengan satu perkataan itu Allah Ta'ala mengangkat darjatnya di dalam syurga. Adapun satu orang hamba yang mengungkapkan satu perkataan, dia bukan banyak kalimah, ya, satu saja. Maknanya satu perkataan sahaja. Yang mana perkataan itu dimurkai oleh Allah Ta'ala, melainkan menjadi sebab mereka dihumbankan ke dalam api neraka Jahannam. Setengah riwayat tambahan daripada riwayat Bukhari ini menyatakan dihumbankan dia ke dalam neraka Jahannam selama 70 kharifah, 70,000 tahun. Baik. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya kewajipan untuk menjaga perkataan dan menjaga lidah ini daripada perbuatan kufur, ungkapan menghina perintah Allah dan perintah Rasul, dan juga daripada melakukan penafian, pengingkaran, pendustaan. Ia adalah merupakan satu perkataan yang dilaknat dan dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sehingga kan Abu Bakar radhiyallahu an pernah berkata dalam riwayat Imam Ahmad, dia pegang lidahnya dan dia kata, lidah inilah yang akan menentukan tempat kembali kamu kepada Allah di hari akhirat. Ya, sebab apa kita mati, kita apa kita ucap kalimah, ya, dan banyak dosa-dosa kita yang tertulis dalam buku suratan amalan kita pun adalah disebabkan kerana lidah kita, ya, berbanding perbuatan dan amalan kita. Ya, baik. Sehingga kan seorang tabi'in pernah berkata bahawasanya lidah ini adalah umpama ular yang berbisa. Jika kalian melepaskannya dan tidak berawasi dengannya, maka ia akan meracuni kamu. Ya. Demikian juga disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia mengatakan bahawasanya sebanyak-banyak manusia yang bawa pulang pada hari kiamat dengan dosa-dosanya adalah manusia yang banyak menggunakan lidahnya pada perkara-perkara dosa. Maknanya kata Abdullah bin Mas'ud, orang yang paling banyak bawa balik dosa ke akhirat adalah orang yang tidak berhati-hati dengan ucapan, lisan dan perkataannya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil dekat sini menunjukkan kepada kita bahawasanya manusia ini bersifat jadal. Manusia ini bersifat jadal. Apa makna jadal? Jadal itu Allah rakamkan dalam Quran, maksudnya adalah suka berbantah-bantah. Suka berbantah-bantah. Misalnya contoh kita tengok pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suratul Kahfi. Pada ayat yang ke-54 Allah menyatakan walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah pun memperjelaskan Al-Quran ini kepada manusia untuk memberikan petunjuk dan hidayah kepada mereka. Namun kebanyakan manusia itu, kata Allah, terhadap keterangan Al-Quran ini mereka bersifat jadal.
Apa itu jadal? Jadal ini adalah sikap suka berbantah-bantah, suka untuk menyelisihi, suka untuk mengingkari di atas sesuatu kebenaran yang telah sampai atau peringatan yang telah sampai kepada mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut salah satu sifat manusia ini, mereka bersifat jadal atau juga disebut sebagai judul, iaitu manusia yang suka mereka-reka dan mengada-adakan alasan, mencipta-ciptakan alasan. Demikian juga mereka yang mengada-adakan mengada-adakan sesuatu dosa, ya. Kemudian mereka ini terpalit dengan perbuatan dosa dengan mengkagumi atau berbangga dengan dosa tersebut. Ini juga jadal. Jadi jadal ni ada dua bentuk. Satu, bila disuruh dia buat kebaikan, dia akan membantah dan dia akan memberikan alasan. Yang kedua adalah apabila ia melakukan kejahatan dan kemungkaran, apabila disuruh ia meninggalkan kemungkaran itu, maka ia berbangga-bangga dengan kemungkaran tadi. Ya, ini juga adalah merupakan sifat jadal. Dia berbangga-bangga dengan kemungkaran tadi dengan ia memberikan alasan-alasan, kewajaran-kewajaran yang membolehkan ia melakukan dosa dan maksiat tersebut. Maka ini adalah salah satu daripada sifat manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala membantah dan Allah Subhanahu Wa Taala mengingkarinya di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Baik, jadi kat sini kita ada ambil dua pengajaran pada ayat 34. Yang pertama, berhati-hati dengan dosa lidah kerana dia boleh membawa seseorang itu ke syurga atau ke neraka. Dan yang keduanya adalah menunjukkan kepada kita berkenaan dengan bagaimana kepentingan seseorang itu untuk dia menjauhi sifat jadal. Ya, untuk dia memenuhi sifat jadal, iaitu orang yang suka berbantah-bantah dan mengingkar. Baik. Kemudian kita tengok pada ayat yang berikutnya daripada ayat yang kita bacakan tadi dalam surah Ad-Dukhan. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-35, iaitu apabila mereka yang bersifat jadal tadi, ya, dan dengan perkataan itu menyebabkan mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada hari kiamat. Apakah perkataan mereka? Mereka dengan sombong mengatakan kehidupan mereka hanyalah dunia dan tidak ada kematian bagi mereka melainkan kematian di dunia ini sahaja, dan mereka sama sekali tidak akan dibangkitkan semula pada hari kiamah. Ya, yang disebutkan mautatunal ula, maknanya kematian yang pertama dekat sini, maksud mereka adalah kematian di dunia. Lalu mereka berkata, kami akan mati di dunia dan kami langsung tidak akan dibangkitkan bersama-sama dengan kami. Adalah orang-orang yang yang tidak akan dibangkitkan bersama dengan kami adalah golongan orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat. Ya. Okay, kita nak tengok dekat sini apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat 35. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya kematian itu alamak. Kenapa jadi macam ni? Sekejap ya. Baik. Kita kembali semula. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya kenapakah kaum musyrikin mengatakan kehidupan mereka dan kematian mereka hanya di dunia sahaja? Kerana mereka itu
adalah golongan yang mencintai dunia. Dan mereka yang hanya menjadikan kehidupan mereka adalah untuk dunia semata-mata, dan mereka tidak mempercayai dan mengimani kepada hari kiamat. Itulah sebab kenapa mereka berkata kehidupan kami hanyalah untuk dunia dan tidak ada kehidupan kami sesudah daripada ini. Ya, baik. Maka di sini menunjukkan kepada kita satu pengajaran yang sangat penting, iaitu larangan seseorang itu mencintai dunia secara berlebih-lebihan dan bahayanya sifat mencintai dunia. Dan bahayanya sifat mencintai dunia. Kerana pada ayat 35 ini Allah Subhanahu Wa Taala bercerita kepada kita tentang satu kelompok manusia. Satu kelompok manusia yang mereka hanya menjadikan kehidupan mereka hanyalah untuk dunia semata-mata. Dan mereka juga hanya menjadikan kematian mereka juga hanya di dunia. Dan mereka tidak mempercayai dan mengharapkan kehidupan di hari akhirat. Ya, kerana mereka tak mengharapkan ganjaran, balasan, kurniaan di akhirat. Sebaliknya mereka hanya mengharapkan ganjaran, balasan dan kurniaan hanya datang dalam bentuk suatu kehidupan mereka di dunia sahaja. Maka sebab itulah mereka mengejek Nabi SAW dengan berkata, kematian kami hanyalah satu kematian di dunia ini sahaja. Dan kami tidak akan dibangkitkan semula pada hari qiyamah. Ya? Maka kat sini memberikan kepada kita satu pengajaran yang sangat penting. Ya, satu pengajaran yang sangat penting. Iaitu pengajarannya adalah kesan dan bahayanya sifat cinta kepada dunia. Kesan dan bahayanya sifat cinta kepada dunia. Ya. Baik. Kalau kita lihat disebutkan di antara kesan daripada cinta kepada dunia ini telah disebutkan di dalam beberapa perkara mengenai akibat dia. Ya. Mengenai akibat dia. Yang pertama disebutkan kesan daripada mencintai dunia ini menyebabkan manusia itu menjadi kufur. Menjadi kufur atau menjadi kafir. Sebab itu kalau kita tengok banyak dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, ketika Allah Ta'ala berbicara tentang orang-orang yang kafir, Allah Ta'ala berbicara tentang sikap mereka yang hanya menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai kehidupan yang bersifat kebendaan, material sahaja. Seperti mana Allah sebut dalam surah Al-An'am, mereka berkata, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Mereka berkata, tidaklah kehidupan kami melainkan kehidupan di dunia ini sahaja, dan kami sama sekali tidak pernah mengharapkan dan meminta agar tidak mengharapkan dan tidak meminta agar kami dihidupkan semula. Ini menunjukkan kepada kita bahawasanya mereka ini mencintai dunia, dan kecintaan terhadap dunia itu akhirnya menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada keimanannya kerana dia tidak percaya kepada hari akhirat dan tidak mengharapkan ganjaran dan tidak mengharapkan balasan di hari akhirat kelak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kesan daripada mencintai dunia ini juga disebutkan adalah punca kepada segala dosa dan maksiat. Punca kepada segala dosa dan maksiat. Ini seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Baginda menyatakan hubbud dunya ra'sun kullu khati'ah. Mencintai dunia adalah merupakan
adalah merupakan punca kepada segala dosa dan maksiat. Ya, dalam satu hadis baginda mengatakan mencintai dunia adalah punca kepada segala dosa dan maksiat. Ra'sun ni maknanya kepala, ya. Maknanya dia adalah punca kepada segala dosa dan segala maksiat. Sebab tu kalau kita tengok, tidak ada satu pun dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan bahawasanya mencintai dunia ini, melainkan ia akan membawa seseorang itu menghalalkan maksiat dan kejahatan dan kezaliman. Ya, sebab itulah Nabi SAW sebut hubbud dunya ra'sun kullu khati'ah. Yang bermaksud mencintai dunia itu adalah merupakan punca kepada segala kejahatan dan punca kepada segala kemaksiatan. Baik, yang ketiga, mencintai dunia itu adalah penyebab kepada kelalaian dan juga penyebab kepada kealpaan seseorang itu kepada kematian dan hari kiamat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, juga disebutkan mencintai dunia ini juga adalah sebab kepada seseorang itu berpaling daripada peringatan dan daripada mengambil pengajaran dan i'tibar. Salah satu punca kenapa manusia ini berpaling daripada peringatan Allah atau tidak mengambil pengajaran daripada perintah Allah atau larangan Allah disebabkan kerana sikap mereka yang mencintai dunia, ya, secara berlebih-lebihan, ya. Kemudian yang seterusnya disebutkan punca kepada kesan kepada mencintai dunia ini juga adalah di mana seseorang itu, kalau kita tengok berdasarkan ayat 35 ini, mereka akan bersifat sombong dan juga takabur. Sebab itulah mereka berkata, kami tidak mengharapkan melainkan kematian di dunia sahaja dan kami tidak meminta untuk kami dibangkitkan. Maksudnya mereka bersifat takabur, bersifat sombong terhadap Nabi SAW. Dan dengan sifat takabur dan kesombongan itu menyebabkan mereka tidak mahu beriman kepada hari kiamat dan kepada baginda Nabi SAW sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Kemudian yang seterusnya, cinta dunia juga menyebabkan manusia takut kepada mati. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, hubbud dunya. Apa tu? Tahukah kamu, kata Nabi SAW, apakah penyakit al-wahan? Ini salah satu penyakit yang menimpa kepada umat Nabi SAW di akhir zaman. Lalu sahabat berkata, kami tidak mengetahui. Lantas baginda Nabi SAW menyatakan, ia adalah hubbud dunya wa karahiyatu al-maut. Cinta kepada dunia, last sekali ia membawa kepada benci kepada kematian. Dan orang yang cinta kepada dunia secara berlebihan ini, lama kelamaan ia membawa kepada mereka membawa kepada akhirnya mereka ini melupakan akhirat, ya, ataupun meninggalkan akhirat, ya, dan mereka tak mengharapkan balasan di hari akhirat. Baik. Kemudian kita tengok pada ayat 36. Pada ayat 36 Allah lanjutkan lagi bentuk kesombongan mereka. Tadi Allah dah sebut dah ayat 35. Ayat 35 tu kesombongan mereka tu di mana mereka menyatakan mereka hanya hidup di dunia dan mereka tak akan dihidupkan lagi di akhirat. Kerana hidup mereka ini hanyalah semata-mata di dunia. Ini juga menunjukkan kepada kita bahawasanya ia bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Ya, pengajarannya menunjukkan bahawasanya orang yang menjadikan kehidupannya di dunia semata-mata ia adalah salah satu daripada sifat kekufuran. Ya, sifat kekufuran. Sebab itulah baginda sebut dalam sebuah hadis, ad-dunya sijnul mu'min
wa jannatul kafir. Kata Nabi SAW, dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan ia adalah syurga bagi orang-orang yang kafir. Maka di sini jelas hadis Nabi SAW sendiri menyatakan bahawasanya dunia ni Allah Ta'ala ciptakan adalah untuk orang-orang kafir sebagai syurga mereka. Kerana mereka tidak ada syurga di akhirat. Sedangkan dunia ini diciptakan kepada orang yang beriman adalah sebagai mazra'ah, sebagai ladang dan sebagai tempat ujian kepada orang-orang beriman dan juga sebagai satu kedudukan, kemuliaan yang Allah beri kepada orang yang beriman. Tetapi di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada hamba Allah yang beriman itu tadi, Allah kurniakan kepada mereka yang beriman itu tadi dengan kemuliaan disebabkan kerana mereka itu adalah golongan orang-orang yang sentiasa mengingati kematian dan juga orang yang takutkan kepada hari kiamat. Baik. Okey, kita balik pada ayat yang ke-36 ya. Lalu sifat kesombongan itu disambung lagi dengan mereka mencabar Nabi SAW dalam bentuk sindiran. Iaitu apabila mereka berkata, fa'tu bi'abaina in kuntum sadiqin. Mereka kata kepada Assalamualaikum Ustaz. Dari Madinah. Salam. Masya Allah. Baik. Kemudian mereka menyambung lagi dengan sifat kesombongan mereka itu. Mereka mencabar Nabi SAW, menyuruh Allah Ta'ala menghidupkan balik nenek moyang mereka yang telah mati. Jika beriman kepada hari kiamat itu benar, maknanya ada kehidupan selepas mati, atau jika benar Allah Ta'ala itu berkuasa untuk menciptakan atau menghidupkan orang yang telah mati. Ini satu perkara yang kita nak kena faham dengan betul ya, di sudut pengajaran dia. Baik, kenapa orang kafir mencabar Nabi SAW menghidupkan nenek moyang mereka? Kenapa tak memadai dengan mereka berkata pada ayat 35 yang mereka takkan percaya pada hari kiamat dan kematian mereka hanya di dunia? Bahkan mereka menyuruh Nabi SAW minta kepada Allah menghidupkan moyang-moyang mereka yang telah mati. Kalau benar moyang-moyang mereka dihidupkan kembali, maka barulah mereka akan beriman atau percaya. Kemungkinan mereka akan beriman dan percaya bahawasanya adanya kehidupan hari kiamat dan adanya kehidupan selepas daripada kematian. Selepas daripada kematian. Baik. Dekat sini menunjukkan kepada kita kenapakah mereka mencabar. Berarti mereka kata in kuntum shadiqin, jika kamu termasuk orang yang benar wahai Muhammad. Kat sini menunjukkan kepada kita tentang pembahagian keimanan. Pembahagian keimanan. Ia menunjukkan orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang musyrikin Makkah. Mereka itu beriman Allah sebagai pencipta. Ya, mereka beriman Allah sebagai pencipta. Tetapi mereka tidak percaya bahawasanya Allah Ta'ala mampu menciptakan semula makhluk yang telah diciptakannya setelah makhluk itu mati atau setelah makhluk itu binasa. Maknanya bagi pandangan orang-orang musyrikin Mekah, mereka mempercayai bahawasanya Allah Ta'ala hanya mampu menghidupkan mereka sekali sahaja. Demikian juga mematikan kita sehanya sekali sahaja. Sedangkan ia berbeza dengan pandangan para ulama yang mengatakan bahawasanya setiap seseorang itu Allah Ta'ala berkuasa menciptakannya dan kemudian Allah berkuasa mengembalikan ia kepada kematian, kemudian berkuasa lagi untuk menghidupkan mereka setelah mereka itu mati. Setelah manusia ini mati. Baik.
Di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya iman ini berbeza-beza di antara satu dengan yang lain. Kita nak tengok dari sudut pembahagian kategori iman. Ya. Kerana orang musyrikin, iman mereka dibina atas dasar iman syahadah. Sebenarnya iman syahadah ni tak dikira sebagai beriman juga, ya. Sebab dalam Islam, kalau kita tak beriman keseluruhan, walaupun kita beriman sebahagian, dikira kita juga sebagai orang yang tidak beriman. Kerana kalau nak beriman tu kena beriman semua. Tak boleh beriman sikit-sikit, suku-suku, separuh-separuh mana yang kita berkenan, itu tidak boleh. Ya? Baik, maka kat sini pengajaran yang boleh kita ambil bahawasanya iman ini terbahagi kepada 4 cabang. Yang pertama disebut sebagai iman yang jazam dan iman yang sadiq. Iman yang jazam dan iman yang sadiq. Apa maknanya? Maknanya adalah iman yang kental, iman yang teguh, iman yang yakin, dan juga disebutkan sebagai iman yang lazim dan jazam, merujuk kepada maksud iaitu seseorang yang beriman kepada sesuatu dengan benar-benar percaya atau benar-benar beriman. Ya. Ini juga dipanggil sebagai iman as-sadiq, iaitu iman yang jujur atau iman yang benar. Ya. Maknanya senang saja kita nak faham apa saja keimanan yang kita yakini selagi mana ada orang cuba untuk meragui kita, meragui kita misalnya contohnya, ataupun menguji keimanan kita misalnya contohnya, maka iman kita itu adalah merupakan iman yang sadiq, iman yang benar, iman yang teguh, iman yang kukuh, ya. Iaitu apa maksud iman yang sadiq? Dia percaya kepada perkara-perkara ghaib seolah-olah dia menyaksikan perkara ghaib itu dengan mata kepalanya. Maknanya walaupun kita tak nampak syurga, tak nampak neraka, tak nampak Allah Ta'ala, tak nampak malaikat, tapi kita dapat merasai, ya, kita dapat meyakini bahawasanya Allah Ta'ala, para malaikat menyaksikan kita. Ini iman sadiq. Yang kedua dipanggil sebagai iman Allahu Akbar, dipanggil sebagai iman mu'jib, ya, mu'jibah, iaitu itu yang disebutkan di dalam ayat 35 ni, ayat 36 ni, iaitu orang musyrikin dia tak akan beriman kepada Nabi SAW tentang hari kiamat sehinggalah dia nak tengok macam mana orang yang mati tu hidup balik. Masalahnya manusia ni kalau Allah hidupkan orang mati tu hidup balik pun belum tentu mereka percaya, belum tentu mereka percaya. So Allah Subhanahu Wa Taala sengaja meninggalkan supaya perintah itu tak disebut dengan jelas, ya, tak disebut dengan jelas. Sebaliknya Allah Taala kata berdasarkan ayat 36 ini, iaitu sikap mereka, golongan-golongan kafirin, golongan-golongan musyrikin, kalau mereka nak beriman, mereka nak kena tengok dulu mana syurga, mana neraka, mana dosa, mana pahala, mana apa-apa sajalah, ya, daripada benda-benda yang gaib ni. Mereka nak tengok mana malaikat, mana jin dan sebagainya. Mereka nak tengok terlebih dahulu, barulah mereka mempercayainya. Samalah juga dalam hal ini, mereka nak tengok Allah Ta'ala hidupkan orang yang mati dulu, barulah mereka ingin beriman bahawasanya Nabi SAW bercakap benar, dan barulah mereka hendak beriman bahawasanya dan barulah mereka nak beriman bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang menciptakan hari kiamat. Tapi mereka nak tengok dulu. Ini dipanggil iman mu'jabah. Sedangkan kita orang beriman dipanggil sebagai iman as-sadiqah, iaitu iman yang benar. Walaupun kita tak nampak, kita tak tengok, hanya kita dengar saja Allah kata Allah boleh hidupkan, kita beriman dan kita tidak meraguinya. Berbeza dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin
yang mana bila mereka dengar akan hal itu, mereka belum percaya sampailah mereka nak tengok dan mereka nak merasainya, barulah mereka mengimaninya. Inilah namanya iman mu'jabah. Berbeza dengan iman yang pertama yang baik itu tadi, iaitu iman as-sadiqah. Ya, iman yang benar ataupun iman yang baik. Ya, okay, baik. Kemudian kita nak tengok pada ayat yang ke-37. Pada ayat yang ke-37 disebutkan bahawasanya Allah Ta'ala memberi amaran kepada kaum musyrikin. Ya, kalau mereka masih takabur, mereka masih sombong, mereka masih ingkar, mereka masih berpaling, maka Allah suruh Nabi SAW bagi tahu kepada mereka bagaimana Allah Ta'ala pernah menghancurkan kaum Tubba'. Allah Ta'ala pernah membinasakan, menghancurkan satu kaum yang lebih kuat daripada mereka pada sejarah Arab dahulu yang dinamakan sebagai kaum Tubba'. Yang kita tengok kat sini, Allah Ta'ala sebut nama kaum itu, wa qaum Tubba'. Sebenarnya Tubba' ni, kaum Tubba' ni, asal kaum Tubba' tu adalah nama gelaran mereka, nama gelaran suku mereka. Tapi dalam kaum Tubba' ni ada seorang yang bernama As'ad Abu Quraib. As'ad Abu Quraib Al-Yamani. As'ad Abu Quraib Al-Yamani. Dia kata, apa? As'ad Abu Quraib ni, dia kata seperti mana yang dirakamkan di dalam kitab tafsir, bahawasanya, sekejap ya. Okey. As'ad Abu Quraib ni dia adalah ketua suku kaum Tubba'. Dia adalah suku kaum Tubba' yang telah menguasai negara Arab selama 300 tahun lebih. Ya, telah menguasai negara Arab selama 300 tahun lebih. Ya. Dan dia telah, kaum Tubba' ni dia adalah daripada kerajaan Himyar. Kerajaan Bani Himyar, yang mana dia meninggal dunia lebih kurang sebelum kelahiran Nabi SAW ataupun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Ya, sebelum baginda diangkat menjadi Rasul. Ya, okay. So kita kena faham siapakah kaum Tubba' ini. Ya, baik. Sekejap ya. Okay. Majoriti ulama menafsirkan kaum Tubba' itu adalah kaum Bani Himyari ataupun juga disebut sebagai kaum Himyar. Yang ketua dia saya dah sebut tadilah, As'ad bin Quraib. As'ad bin Quraib. Baik. Tapi ada pendapat yang mengatakan Tubba' ni adalah, ni saya baca tafsir, Tubba' ni merupakan seorang lelaki yang saleh. Berdasarkan ada satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu an, Aisyah kata, la tasubbu Tubba'an. Janganlah kamu mencela Tubba', kerana dia adalah nama bagi seorang lelaki yang saleh. Ya, seorang lelaki yang saleh. Tetapi yang Allah murka bukan kepada lelaki itu. Yang Allah Ta'ala murka adalah merupakan kaum kepada lelaki tersebut. Kaum kepada lelaki tersebut. Yang kita dah sebut dan nama dia tadi, As'ad bin Quraib. Ya, dia inilah yang menetapkan, dialah yang menetapkan bahawasanya kaum Tubba' ini ada dua pandangan. Satu kata kaum Tubba' ni, Tubba' tu adalah lelaki yang baik, yang saleh, seorang wali Allah Ta'ala, maksudnya orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, tapi kaum-kaum dia tu mengingkari dia. Ada yang kata Tubba' ni seorang Nabi, tapi pendapat yang kuat mengatakan dia seorang lelaki yang saleh.
Yang diutus kepada kaum dia, bukanlah diutus, dia pergi berdakwah pada kaum dia, tapi kaum dia membunuhnya. Ya. Ada pendapat pula mengatakan kaum Tubba itu adalah merujuk kepada malaikat, ya, malaikat yang menyamar menjadi manusia, ya, dan mengajak manusia kepada keimanan. Tapi pandangan ketiga pula mengatakan Tubba itu adalah manusia biasa, ya, manusia biasa, tapi dia memiliki kerajaan yang besar, kerajaan yang teratur, dia memiliki kerajaan yang seperti itu. Lalu mereka mula-mula dia baik, lelaki yang baik, tapi lama kelamaan dia telah melampaui batas, ya, kaum Tubba ni. Jadi mula-mula dia baik. Wallahu taala alam, saya tak pasti mana pendapat yang paling sahih. Cuma yang penting kita nak ambil pengajaran dia dekat sinilah, ya. Sebab Allah sendiri kata Allah binasakan kaum Tubba tu. Sebab di hujung ayat tu Allah kata ahlaknahum, kami telah membinasakan kaum Tubba, innahum kanu mujrimin, dan juga mereka termasuk di kalangan orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang melampaui batas. Ya. Okey, kejap ya, saya nak cari hadis. Okey. Okey, di sana ada satu hadis mengatakan Nabi bersabda, jangan kamu mencela Tubba kerana sebelum dia mati dia telah memeluk Islam. Siapa Tubba ni? Iaitu ketua tu tadi. Ketua kaum itu tadi. Tapi riwayat tentang kaumnya memang tak memeluk Islam. Okay, tapi kenapa Allah Ta'ala bawa kat sini? Allah bawa tentang cerita nasib kaum dia. Bukan Allah cerita tentang nasib Tubba tu sendiri. Tapi Allah kata kaum Tubba. Pengikut kaum Tubba tu yang ingkar, lalu pengikut itu telah Allah binasakan. Bukannya maksudnya Allah binasakan Tubba tu sendiri. Ya? Baik, apa pengajaran dekat sini yang boleh kita ambil daripada ayat 37 ini? Ayat ini menunjukkan kepada kita bahawasanya sekuat mana pun dan sehebat mana pun kekuatan manusia, kemampuan manusia, kecerdikan manusia, kepintaran manusia, namun jika tidak dihiasi ataupun tidak disemaikan dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan menyebabkan seseorang itu tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala dan menyebabkan ia terdedah kepada siksaan azab Allah untuk membinasakan mereka dan juga membinasakan segala apa yang mereka miliki. Dekat sini menunjukkan kepada kita pengajaran yang sangat penting. Sebab Allah Ta'ala kata, kalau kaum musyrikin tu sekuat kaum Tubba itu pun, tetap Allah Ta'ala binasakan mereka kerana tidak ada nilai kekuatan mereka, tidak ada nilai pengikut mereka, tidak ada nilai kekuasaan mereka. Jika tidak ada iman dalam jiwa mereka, maka Allah Ta'ala tetap akan membinasakan mereka kerana kekufuran dan kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, maka sebab itulah pada ayat ini menunjukkan kepada kita perkataan khairun itu adalah merujuk kepada penentuan kepada kebaikan atau keburukan yang ada pada diri seseorang itu terletak kepada 3 benda yang disebutkan. Yang pertama terletak kepada iman dan Islamnya. Yang kedua adalah terletak kepada ilmunya. Dan yang ketiga terletak kepada ketakwaan amalannya kepada Allah SWT. 3 benda ni. Ya? Sebab tu Tubba tu Nabi larang untuk cela dia. Sebab asal ni dia tak Islam, lepas tu dia masuk Islam dan beriman. Kedua, bukan sekadar dia masuk Islam dan beriman, dia ajak kaum dia untuk beriman, tapi kaum dia ingkar. Ya. Yang keduanya adalah disebabkan kerana ilmunya. Ya. Dengan ilmu itulah Tubba memeluk Islam. Ya. Dengan ilmu itulah menyebabkan Tubba memeluk Islam. Dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah,
Ya, mati dalam keadaan baik kerana dia mati setelah dia masuk Islam. Yang ketiganya adalah dari sudut amal yang soleh. Maka ini 3 kemuliaan yang menyebabkan seseorang itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ke atas yang lain. Ya, sebab Allah Taala kata, kaum Tubak yang kuat itu pun, yang lebih gagah daripada kamu wahai kaum musyrikin pun, kami telah binasakan mereka, dan mereka tak mampu untuk mempertahankan nyawa mereka, nak mempertahankan harta mereka, tak mampu nak mempertahankan keluarga mereka, disebabkan kerana jika mereka tidak ada perhubungan iman dan perhubungan taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu di hujung ayat itu Allah menyatakan innahum kanu mujrimin. Mereka itu adalah kaum yang melampaui batasan. Ya. Baik, wallahu ta'ala alam. Sekadar itu yang dapat kita kongsikan pada petang ini. Moga-moga ia memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi